السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita hadis yang ke-578. Katanya, wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsahu bi mashaqis falam yusalli alaihi, rawahu Muslim. Maksudnya daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, katanya telah didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jenazah seorang lelaki. Seorang lelaki di sini adalah seorang lelaki yang muslim dari kalangan sahabat Rasulullah, yang mana lelaki ini mati bunuh diri dengan mata tombok. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sembahyang ke atas jenazahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita tahu bahawasanya antara dosa besar adalah membunuh diri. Membunuh diri sendiri adalah antara dosa besar. Bunuh orang lain itu besar dah dosa. Yang lebih besar lagi, seorang saat itu membunuh diri sendiri. Kerana bunuh dengan diri sendiri ini dia ada kait dengan benda putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, orang yang bunuh diri dia sebenarnya dia telah melakukan dosa besar. Orang yang menghalalkan dosa besar, maka dia terkeluar daripada agama Islam. Orang yang menghalalkan dosa yang disepakati oleh ulama, maka dia terkeluar daripada agama Islam. Antara perkara yang menyebabkan seseorang jatuh kufur, terkeluar daripada agama Islam adalah dia menghalalkan perkara yang diharamkan dengan kesepakatan ulama. Jadi kalau benda tu diharamkan dengan kesepakatan ulama, tiba-tiba dia menghalalkan perkara tersebut sedangkan dia tahu, maka terkeluar daripada agama Islam. Okey, satu. Yang keduanya adalah orang yang melakukan dosa besar yang selain daripada syirik, tetapi dia tidak menghalalkan perbuatan tersebut. Dalam hati dia masih lagi beriktikad bahawasanya perbuatan tu adalah perbuatan yang salah, tapi dia buat juga, maka dia tidak terkeluar daripada agama Islam. Jadi orang yang bunuh diri, kalau dia tidak beriktikad benda tu adalah dihalalkan oleh agama, maka tidak terkeluar daripada agama Islam. Dia tidak terkeluar daripada agama Islam. Apabila dia mati, maka dikirakan dia seorang muslim. Antara kewajipan yang diwajibkan oleh orang yang hidup mesti dilakukan kepada orang yang mati. Orang mati itu, kalau orang mati itu orang Islam yang bukan mati syahid, maka apa yang diwajibkan kepada orang hidup buat adalah, yang pertamanya adalah kena mandikan dia, yang keduanya kena kapang, yang ketiganya kena sembahyang, yang keempatnya adalah kena tanam. Apabila orang yang mati itu orang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan, dan bukan mati syahid dalam medan peperangan lawan orang kafir, maka apa yang diwajibkan kepada orang hidup sebagai fardu kifayah, 4 perkara. Yang pertamanya adalah mandi, yang keduanya adalah kapang, yang ketiganya adalah sembahyang, yang keempat adalah tanam. Ini 4 perkara yang diwajib sebagai fardu kifayah kepada orang hidup.
Tapi dalam hadis ni, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Jabir bin Samurah, yang mana Nabi SAW tidak sembahyang ke atas jenazah orang yang bunuh diri. Maka ulama ketika dia membincang permasalahan ni terbahagi kepada dua pandangan. Pandangan majoriti ulama, kebanyakan ulama mengatakan orang yang mati bunuh diri selama mana dia tidak melakukan perkara yang mengeluarkan dia daripada agama Islam, maka menjadi fardu kifayah kepada orang hidup sembahyang atas jenazah dia. Ini mengikut pandangan majoriti ulama. Baik. Cuma ada sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya pemimpin orang-orang yang tertentu jangan sembahyang. Sembahyang tu tetap kena sembahyang, tapi orang-orang tertentu, orang yang mulia dalam agama, pemimpin, orang-orang alim, elokkan daripada sembahyang ke atas jenazah tersebut. Ini pandangan sebahagian daripada ulama. Kerana nak memberi ataupun nak menakutkan kepada orang yang lain, jangan melakukan hal yang seperti ini. Tapi bukanlah tak boleh sembahyang belaka. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sembahyang, tetapi sahabat lain sembahyang atas jenazah dia. Sebagaimana Rasul tidak sembahyang di atas jenazah sahabat yang mati dalam keadaan sahabat itu masih lagi ada hutang yang belum dijelaskan. Sehingga kata Rasulullah, sallu ala sahibukum, sembahyanglah atas teman kamu. Rasulullah sendiri tak sembahyang. Jadi maksudnya bukanlah haram sembahyang atas orang yang mati kerana meninggalkan hutang, tetapi oleh kerana nak kabur benda bab hutang ni benda berat, siapa Rasulullah tak sembahyang, tapi Rasulullah suruh orang lain sembahyang. Sembahyang di atas jenazah tersebut tetap diwajibkan. Sama juga orang bunuh diri. Orang bunuh diri tetap diwajibkan sembahyang jenazah atas dia. Tapi janganlah orang-orang tertentu, ni atas pandangan sebahagian daripada ulama, orang-orang tertentu sembahyang atas dia, supaya ia memberi pengajaran kepada orang yang lain jangan bunuh diri. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba ulang sekali lagi, orang yang mati kerana dia bunuh diri dia sendiri, sebenarnya dia telah melakukan dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar yang selain daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dalam dua lagi. Maksudnya dalam dua, bukan mesti dia akan dihumbang dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, bukan mesti. Dia dalam dua lagi. Maksudnya mungkin Allah Taala ampun dan mungkin tidak. Sebab Allah Taala kabur gitu dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Taala tidak mengampun dosa syirik, tetapi Allah Ta'ala mengampung dosa yang selain daripada dosa syirik, tapi bagi mereka yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi di sana ada dosa kecil, ada dosa besar yang selain daripada dosa syirik, dan ada dosa syirik. Kalau dosa kecil, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampung dengan sebab orang tu melakukan ibadat-ibadat tertentu, contoh mengambil wudu, sembahyang, dosa kecil. Sebagai contoh kata Rasulullah, as-salawatul maktubah wal jum'atu ila al jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Sembahyang fardu 5 waktu daripada satu Jumaat kepada satu Jumaat yang lain, daripada Ramadan kepada Ramadan, maka ia mengkifaratkan apa yang dilakukan di celah-celahnya selama mana dia menjauhi dosa besar. Jadi maksudnya dosa kecil dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diampun oleh Allah Taala, kadang-kadang dengan kebaikan orang ibadat tertentu orang tu buat, dengan sedekah sebagai contoh, ataupun dengan ujian yang Allah Taala uji dia, Allah Subhanahu wa taala uji dengan sakit dan seumpamanya, maka Allah Taala ampun dosa kecil. Manakala dosa besar diampun oleh Allah Taala dengan salah satu daripada dua perkara. Yang pertamanya dengan bertaubat kepada Allah, yang keduanya adalah dengan pilihan daripada Allah. Maksudnya di sana ada sebahagian daripada hamba Allah yang melakukan dosa besar yang selain daripada syirik kepada Allah, walaupun dia tidak bertaubat, tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih untuk mengampung dosa dia. Mungkin ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh dia walaupun kecil, tetapi ketika dia melakukan kebaikan tersebut, Allah Taala memandang dengan pandangan rahmah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampung segala dosa dia. Disebut dalam satu hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki yang pergi mari dalam syurga, menikmati nikmat syurga adalah kerana kebaikan yang dibuat, hanya dia membuang perkara yang mengganggu di tengah jalan orang sahaja. Maksudnya ketika dia buat perkara tersebut, Allah Ta'ala bukan besar sangat, hanya buang benda tu sekali tu je, buang
benda yang mengganggu daripada jalan orang. Tetapi kerana dia melakukan perkara tersebut, hati dia betul-betul ikhlas kepada Allah, sehingga kan Allah Ta'ala memandang dengan pandangan rahmat, akhirnya Allah Ta'ala mengampung segala dosa dia. Begitu juga disebut dalam hadis yang mana ada seorang pelacur suatu ketika dahulu, kerana kebaikan dia buat kecil saja benda, bagi minum anjing yang dahaga. Tetapi oleh kerana masa dia buat saat itu hati dia betul-betul ikhlas kepada Allah, maka Allah Ta'ala memandang dengan pandangan rahmat, walaupun kebaikan yang kecil, akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampung segala dosa dia. Allah, sebab itulah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, jangan sekali-kali kita memandang lekeh kebaikan walaupun kecil, sebab kita tidak tahu kebaikan mana yang kita buat yang mana Allah Ta'ala memandang dengan pandangan rahmat sehingga kita diampung dosa kita. Kita tidak tahu kebaikan mana. Okey. Jadi dosa kecil diampung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mungkin dengan kebaikan yang kita buat, mungkin dengan ujian yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada kita. Dosa besar selain daripada syirik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampung adalah melalui kita bertaubat ataupun orang yang Allah Ta'ala pilih. Di sana ada sebahagian daripada hamba Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala pilih untuk mengampung dosa dia, dosa besar dia, walaupun dia tidak bertaubat. Dosa yang berikutnya adalah dosa syirik. Dosa syirik Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ampung sama sekali, tapi dengan syarat kalau orang tu mati dalam keadaan syirik. Tetapi kalau orang tu melakukan syirik, tiba-tiba dia bertaubat kepada Allah sebelum daripada dia meninggal dunia, dan taubat tersebut adalah taubat hak nasuha, taubat hak yang memang cukup syarat-syarat dia, cukup rukun-rukun dia, maka pastinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima taubat dia. Jadi hak yang kita nak ceritanya berkenaan dengan masalah bunuh diri. Orang hak yang bunuh diri, dia telah melakukan dosa besar. Baik, cuma dia tidak mengeluarkan dia daripada agama Islam, melainkan apabila dia menghalalkan, dia beriktikad benda itu halal di sisi agama, barulah terkeluar daripada agama Islam. Baik, antara dalil orang yang bunuh diri dia tidak terkeluar daripada agama Islam adalah hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, yang mana Sayyidina Jabir menceritakan ketika Rasul berhijrah ke negeri Madinah, maka ketika itu ada sahabat-sahabat pakai hijrah ke negeri Madinah, antaranya adalah At-Tufail bin Amr. Dan bersama dengan Tufail bin Amr, seorang sahabat Rasulullah, ada seorang lelaki daripada kaum dia bersama dengan Tufail bin Amr berhijrah ke negeri Madinah. Tiba-tiba puak dia ketika duduk di Madinah jadi tak sesuai dengan udara Madinah, akhirnya mereka jatuh sakit. Jadi apabila jatuh sakit, ada seorang daripada kaum Tufail bin Amr, dia jadi resah kali, tak tenang, terganggu. Akhirnya dia ambil batang lembing, dia tekang dia sendiri, dia kerak ni ruah-ruah jari dia sampai ke mati. Baik, lepas daripada dia mati, jadi bermakna dia mati dalam keadaan dia bunuh diri. Lepas daripada dia mati, tiba-tiba Tufail bin Amr bermimpi. Maka dia tengok dalam mimpi bahawasanya keadaan sahabat dia yang bunuh diri saat ni tu baik, molek, bukan teruk. Maksudnya duduk dalam nikmat. Cuma tangan dia nya yang benda baluk. Kaki tangan dia baluk sebab tangan dia kerak tadi kan. Sampai ke mati dia kerak tangan dia je baluk. Maka lepas daripada tu kata Tufail bin Amr kepada sahabat tersebut, "Ma sana'a bika rabbuk?" Tuhan buat benda kepadamu. Dia tanya kepada sahabat dia ketika dia bermimpi. Maka kata sahabat dia, "Ghafara li bihijrati ila nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya Allah Ta'ala telah mengampung untukku dengan sebab aku berhijrah kepada Nabi. Dengan sebab aku berhijrah kepada Nabi, Allah Ta'ala mengampung dosaku. Lepas tu kata Tufail lagi, "Mali araka mughattiyan yadaik." Apa aku tengok mung duk balut tanganmu? Maka kata orang tersebut, "Qila li." Dikatakan kepadaku, "Lan nusliha minka ma afsadta." Kami tidak akan membaiki apa yang mung telah merosakkan.
Jadi mung hak yang sendiri merosakkan tanganmu, benda tu kami tidak baiki. Baik. Lepas pagi esok, Tufail bin Amr jumpa dengan Rasulullah. Lalu dia cerita kepada Rasulullah tentang perkara tersebut. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma wali yadayhi faghfir. Ya Allah, ampunkan jugalah untuk kedua tangannya. Maksudnya Rasulullah minta ampun. Kalau sekiranya orang tu mati dalam keadaan syirik, maka pastinya dia tidak berada dalam keadaan yang baik. Dan Rasulullah tidak akan minta ampun untuk dia. Sebab tidak dibolehkan kita minta ampun kepada orang kafir. Orang yang mati dalam keadaan syirik. Orang mati dalam keadaan munafik. Kita tidak boleh minta ampun untuk dia. Baik. Ini di antara dalil yang menjadi sandaran kepada pandangan ulama bahawasanya orang yang mati bunuh diri, dia tidak terkeluar daripada agama Islam walaupun dia melakukan dosa besar. Memang dosa besar lah. Dan kita, kalau kita dengar ada orang yang mati bunuh diri, mungkin jiran kita, mungkin tak kira lah siapa, yang pertama sekali adalah kita kena berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampun kesalahan dia. Sebab Rasulullah pernah meminta berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampun sahabat dia yang mati bunuh diri saat ni. Sehingga kan kata Rasulullah, Allahumma wali yadayhi faghfir. Ya Allah, untuk kedua tangannya ampunkanlah ya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, habis. Seterusnya, jadi kalau orang tanya kita, kalau orang mati bunuh diri kena semayang doa? Kita jawab kena semayang, dia orang Islam, wajib kena semayang wajib kena semayang, dia orang Islam. Tu ada hadis Rasul tak semayang. Rasul tak semayang kerana nak memberi amaran kepada orang lain. Tapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap sembahyang ke atas orang jenazah tersebut. Baik. Seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissatil mar'ati allati kanat taqummul masjid qala fasa'ala 'anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu matat faqala afala kuntum adhantumuni faka'annahum sagharu amraha faqala dulluni ala qabriha fadalluhu fasalla 'alayha muttafaqun 'alayh wa zada Muslim thumma qala إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. Katanya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu telah menceritakan tentang kisah seorang perempuan yang biasa membersihkan masjid. Ada seorang perempuan di zaman Rasulullah, orang puang tu dia duk bersih masjid Rasulullah SAW. Tak silap ingat, ada disebut dalam beberapa syarah hadis nama dia Ummu Mihjan, tak silap ingatlah nama dia, wallahu alam. Jadi dia sebenarnya dalam hadis asal je, dalam hadis ini sebut seorang perempuan. Walaupun dia tidak tentukan nama dia siapa, tapi tak ada masalah sebab berada dalam matang hadis. Kalau dalam sanad hadis bermasalah lah, ada seorang lelaki meriwayatkan kepada aku. Itu bermasalah. Tapi kalau dalam matang hadis tak ada masalah. Ibham yang berlaku dalam matang tak ada masalah. Baik. Jadi ada seorang perempuan, yang penting cerita ni berlaku di zaman Rasulullah, yang mana ada seorang perempuan di kalangan sahabat Rasulullah, yang mana perempuan ni sifat dia ataupun di antara rutin dia adalah membersihkan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya jadi tok siok bersih masjid ni adalah suatu benda yang besarlah kedudukan di dalam agama. Sebab orang yang duk jaga masjid ni adalah orang yang memuliakan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia telah membersihkan, dia jaga benda rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya orang tu mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan dalam hadis menyebut hatta al-qudzah, sehingga kekotoran yang seorang keluarkan daripada masjid pun ada ganjaran. Sedikit kekotoran yang ada dalam masjid, benda sedikit sampah yang ada dalam masjid, orang tu mengeluarkan dalam masjid satu je pun dapat ganjaran. Apatah lagi kalau dia duduk bersih masjid semua. Jadi ada seorang wanita yang mana dia sentiasa bersih masjid Rasulullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanyakan tentangnya, mereka menjawab dia telah meninggal dunia. Rasul kata, "Mana dak nampak ni? Mana dak nampak ni? Hak yang duk biasa mari masjid semua." Jadi maksudnya Rasulullah mengambil berat. Rasulullah mengambil berat tentang sahabat-sahabat dia. Tengok tak ada, mana tak ada ni? Mana tak ada ni?
Faham mana tak ada ni? Baik. Jadi Rasul tanya. Maka sahabat-sahabat jawab, dia telah meninggal dunia wahai Rasulullah. Kejut Rasulullah. Mati dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenapa kamu tidak memberitahunya kepadaku? Bapa dak khabar sepatah hamba? Okey, bapa dak khabar sepatah kepada hamba? Baik. Maka ulama ambil daripada hadis ni bahawasanya antara perkara yang disunatkan adalah apabila kematian seseorang, sunat kita khabar kepada orang-orang yang dekat dengan dia. Keluarga dia, anak beranak dia, kawan-kawan kerabat dia, sahabat handa dia, khabar sepatah. Hak tu sunat. Lepas tu sahabat handa dia tu, kawan-kawan dia kalau dok khabar dok sapa pun jangan dok marah lah. Jangan dok marah kan, dok sibuk kan. Kadang-kadang dok teringat dah ramai-ramai kan. Mai mati dalam keadaan kejut pula. Bini pun dok nak bangun, nak khabar korang mana. Hesek pun dok cara dah jadi tersentak. Baik, jangan rasa hatilah nak buat mana. Tak siapa nak buat mana. Cuma daripada pihak orang yang mengetahui si mati ataupun kematian seorang, sunat dia saat itu khabar kepada orang-orang yang dekat, orang yang mengenali dia. Ia tidak termasuk dalam an-na'i yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada pemberitahuan kematian seseorang kepada manusia dilarang oleh Rasulullah. Ada hadis Rasul melarang. Apabila orang mati kita khabar. Rasul larang. Cuma larangan tersebut bukanlah bersifat umum. Maksudnya ada apabila orang tu mati kita khabar ke orang dilarang. Ada apabila orang tu mati kita khabar kepada orang adalah dituntut. Bukan semua, bukan dilarang secara mutlak. Bukan dilarang secara mutlak. Nanti kita akan tengok berkenaan dengan larangan hadis-hadis yang berikutnya. Nanti lepas daripada ni. Jadi kita dapat faham daripada hadis ni bahawasanya apabila seorang tu mati sunat kita khabar orang yang kenal dia, orang yang rapat dengan dia. Tengok Rasul kata, "Bapa mu dak khabar aku?" Bapa dak khabar aku. Jadi bermakna khabar kepada Rasulullah adalah benda yang dituntut. Sebab Rasulullah di antara orang yang mengenali perempuan tersebut. Itu maksud dia. Seakan-akan mereka meremehkan kedudukan wanita itu. Jadi dah orang puang mati kan, dah bukan orang yang ada jawatan, bukan orang hebat, jadi biar dak khabar pun. Apatah lagi mati tengah malam. Jadi mati tengah malam, jadi nak gerak Rasul rasa dak padang. Jadi sahabat-sahabat yang menguruskan jenazah perempuan tersebut beranggapan begitulah. Jadi biarlah. Bukan orang yang soho hak mati ni. Bukan orang yang dikenali dan bukan orang yang hebat. Jadi biarlah, lepas tu mati tengah malam pula. Jadi selesai lalulah pada malam hari. Baik. Jadi seakan-akan mereka meremehkan kedudukan wanita itu. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasul, tunjukkanlah oleh kamu kuburnya. Tunjukkanlah oleh kamu kuburnya. Cuba tunjukkanlah, betul dah. Oleh kamu kuburnya. Jadi Rasul suruh sahabat-sahabat dia tunjuk di manakah kubur perempuan tersebut. Maka mereka menunjukkan kuburnya. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazahnya di atas kuburnya. Maka antara perkara yang disyariatkan adalah sembahyang jenazah di atas kubur bagi jenazah yang telah ditanam, bagi orang yang tidak sempat sembahyang sebelum daripada ditanam, berpandukan kepada hadis ini. Jadi kita dah ada nak sembahyang, orang ditanam dah. Oh, cepat pengurusan jenazah. Kadang-kadang ada orang Allah Ta'ala bagi anugerah kepada kejap je pengurusan jenazah. Baik. Jadi kita dah ada nak sembahyang. Siapa orang kata siap dah orang nak balik belaka dah. Lepas tu benda kita buat, kita pergi kubur sembahyang atas kubur. Oh, takut dah pergi kubur. Tak payah. Kalau takut jangan pergi seorang, pergi ramai-ramai. Kadang-kadang manusia ada kot nakut kan. Menakut siang hari pun nakut nak pergi kubur. Takut. Pelik juga takut. Takut. Tak tahu takut benda. Jadi dia sembahyang kubur tak ada masalah pun. Dan sunat kita sembahyang jenazah hak yang mati, hak yang kita tidak sempat sembahyang sebelum daripada tanam. Kita pergi sembahyang kubur, sembahyang Allahu Akbar. Samalah sembahyang sama je. Cuma bukan bokar balik. Duduk atas kubur dia sembahyang. Biar jenazah duduk depan kita dah kata kita hadap kiblat kan. Jenazah duduk depan kita lah. Jadi kita sembahyang hadap kiblat macam biasa lah. Baik. Sunat berpandukan kepada hadis ini. Cuma ulama fiqh bincanglah lama mana sunat. Lama mana sunat. Jadi kalau hak mati hari ni jelaslah hak mati kemarin
Jelas lah. Dah kalau mati sebulan dah. Baik, ada sebahagian ulama meletakkan tempoh 3 hari, ada sebahagian ulama meletakkan tempoh sebulan. Jadi maksudnya ada perbincangan di kalangan ulama, dan ada ulama meletakkan tempoh sangkaan kita jenazah dia belum hancur lagi. Sangkaan kita jenazah dia belum hancur lagi, selama tu boleh sembahyang. Jadi maksudnya dalam tempoh lama mana boleh kita sembahyang di atas jenazah yang telah ditanam. Tempoh lama mana? Hak tu berlaku perbincangan di kalangan ulama fiqh. Masing-masing ada sandaran dia. Baik. Jadi ada sebahagian ulama kata dalam tempoh 3 hari je. Ada sebahagian daripada ulama kata dalam tempoh sebulan. Ada sebahagian ulama kata dalam tempoh selama mana sangkaan kita jenazah dia belum lagi hancur. Jadi kalau sebulan tu dah hancur lagi, ada lagi. Boleh lagi. 2 bulan kalau dah hancur lagi, boleh kita sembahyang lagi sangkaan kita. Sebab kita tak tahu dalam tu takkan nak teropong. Nak tahu apa buat ni duduk dalam anu kan. Jadi kita tak tahu. Jadi mengikut sangkaan kita dah. Cuma mazhab Syafi'i pula meletakkan syarat yang kedua. Syarat yang pertama adalah sangkaan kita jenazah tu belum hancur lagi. Syarat yang kedua adalah orang yang boleh sembahyang ke atas jenazah yang telah ditanam saat ni itu adalah orang yang belum lagi sembahyang ketika dia hidup, ketika sebelum daripada ditanam. Lepas tu orang saat ni tu adalah orang yang diwajibkan kepada dia sembahyang ke atas jenazah tersebut. Maksudnya ketika jenazah mati tu dia balik dah. Kalau tak balik lagi, tidak dituntut, tidak disyariatkan kepada dia sembahyang atas jenazah yang telah ditanam. Contoh, sebagai contoh. Dia balik umur 15. Jenazah ni mati umur 14. Masa jenazah ni mati ketika dia umur 14. Tak balik lagi. Masa ketika dok balik, dia bukan ahli yang wajib untuk sembahyang jenazah. Sebab kewajipan sembahyang jenazah atas orang yang balik. Okey, nampak kan? Jadi kalau dia sembahyang, dia hanya melakukan perkara sunat, bukan perkara wajib. Jelas kan? Nampak kan? Baik. Jadi apabila jenazah tu mati, dia dok sembahyang, tapi sebelum daripada jenazah tu mati, masa jenazah tu mati, dia dok balik lagi. Selang beberapa bulan lepas tu dia balik. Jenazah saat itu masih lagi belum hancur. Adakah boleh dia sembahyang? Tak boleh. Sebab dia bukan ahli wajib sembahyang ke atas jenazah tersebut ketika jenazah itu meninggal dunia. Boleh faham kan? Tapi kalau orang tu umur 30, takkan tak balik lagi 30. Amba tak balik lagi. Dah umur demo berapa? 30. Wah, mana tak balik umur 30? Berapa puluh kali balik dah kalau 30 kau. Jadi umur 30, kawan dia mati. 2 minggu baru dia tahu. Tak apa lagi kubur, sembahyang tak kubur payah dia. Boleh lagi? Boleh, tak ada masalah. Sebab cukup syarat. Syarat yang pertama adalah ketika syarat yang pertama adalah dia tak sembahyang lagi ketika jenazah sebelum daripada ditanam. Syarat yang kedua adalah dia saat ni adalah orang yang menjadi kewajipan kepada dia sembahyang atas jenazah tersebut ketika jenazah tu mati, sebab dia adalah orang yang balik. Okey, jelas kan? Habis. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Muslim dalam riwayatnya menambahkan bahawa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, dalam riwayat Imam Muslim ada sedikit penambahan. Mana penambahannya? Sesungguhnya alam kubur ini penuh dengan kegelapan bagi para penghuninya. Alam kubur ini, dia terjemah lagu tu, tak apalah. Sesungguhnya kubur ini, kata Rasul dalam hadis tu, inna hadhil qubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Sesungguhnya kubur ini dipenuhi kegelapan di atas ahlinya. Maksudnya Rasul menyebut bahawasanya kubur ni penuh dengan kegelapan. Ni kubur ni gelap saja. Gelap saja kubur ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Jadi benda ni benda gaib. Benda gaib. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah bahawasanya kubur tersebut gelap. Gelap gelita. Namun Allah Taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Taala memberikan penerangan, memberikan cahaya kepada mereka dengan sebab doaku ke atas mereka. Allah Ta'ala bagi cahaya kepada penghuni kubur tersebut kerana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penghuni kubur.
Maka sebab itulah kata ulama, antara perkara yang disunatkan adalah kita berdoa kepada penghuni kubur. Jadi kalau kita pergi kubur, sunat kita berdoa kepada penghuni kubur. Cuma masalah doa kepada orang mati ni tak semesti pergi kubur. Duduk rumah pun boleh juga, tak ada masalah. Cuma kalau kita pergi kubur, sebab di antara perkara yang disunatkan adalah ziarah kubur. Kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Dulu memang aku larang ziarah kubur, tapi sekarang ziarah sebab ziarah kubur dia dapat mengingati kepada akhirat. Jadi kita belajar dah sebelum daripada ni, antara benda yang disunatkan masa kita ziarah kubur adalah kita berdoa kepada ahli kubur tersebut. Doa ahli kubur kepada ahli kubur tersebut. Setelah daripada Rasulullah tanam, sebahagian daripada sahabatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat yang hadir sekali, kata Rasulullah, istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Hendaklah kamu beristighfar, meminta keampunan kepada Allah untuk saudara kamu ni, dan pohonglah kepada Allah agar dia diberi ketetapan, kerana dia sekarang ni sedang disoal. Sekarang dia sedang disoal. Baik, jadi kita doa kepada penghuni kubur, kerana doa yang dilakukan oleh orang hidup kepada orang mati akan memberi cahaya kepada orang mati tersebut. Kalau sekiranya amalan orang mati tidak dapat memberi cahaya dalam kubur dia, tapi kalau amalan dia dapat memberi cahaya, alhamdulillah lah, tambah lagi cahaya untuk dia. Seterusnya, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanha 'anil na'i, rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanah. Maksudnya daripada Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Rasulullah yang dikenali dengan sahibu sirri Rasulillah, orang yang memegang rahsia Rasulullah. Ada seorang sahabat yang Rasul bagi tugas sang dia pegang rahsia Rasulullah. Sahabat lain Rasul tak bagi tugas sang ni, Rasul bagi kepada dia. Nama dia adalah Hudzaifah bin Al-Yaman. Baik, yang mana Hudzaifah bin Al-Yaman, maksud rahsia di sini adalah nama-nama munafiqun, nama-nama orang munafik di negeri Madinah yang berada di Madinah. Rasul khabar ke dia, orang ni munafik, orang ni munafik, orang ni munafik. Rasul tahu, Rasul khabar ke dia, tapi tak khabar kepada orang lain. Rasul khabar ke dia je. Baik, dia memegang rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Hudzaifah bin Al-Yaman antara orang yang rapat dengan Rasulullah. Dia cerita lagu mana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengumumkan kematian seseorang. Rasul larang mengumumkan kematian seseorang. Jadi apabila orang tu mati, kita umumkan kematian orang yang mati itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, diriwayat oleh Imam Tirmidzi, dan dinilai hasan oleh Imam Tirmidzi. Maka kata ulama berpandukan kepada hadis ini, ketika ada orang mati maka dilarang kita mengumumkan kematian dia. Lepas tu hak tadi pula, hak tadi Rasul suruh khabar. Lepas tu lagi kita akan baca pula hadis yang menceritakan tentang sembahyang ghaib. Ketika Raja Najasyi mati, Raja Najasyi di negeri Habasyah, jauh mati, Allah Ta'ala wahyukan kepada Rasul, mati dah Raja Najasyi. Ada orang khabar kepada Rasul, mati dah Raja Najasyi. Maka Rasul khabar kepada sahabat dia, Najasyi mati dah. Rasul khabar, Rasul umumkan kepada sahabat dia, Najasyi mati. Jadi ada hadis yang mana Rasul larang umumkan kematian seseorang. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengumumkan kematian seseorang. Ada hadis yang menceritakan bahawasanya Rasulullah minta kepada orang yang tahu kematian sebahagian daripada sahabat dia, khabar kepada dia. Maka kata ulama, sebenarnya umumkan kematian ada hak yang dilarang dan ada hak yang dibenarkan. Kalau hanya setakat kita khabar kepada kaum keluarga dia, orang hak yang kenal dia, baik, untuk ramai pakak doa kepada dia, untuk ramai pakak nak semayang jenazah dia, maka hak tu adalah tidak dilarang. Hak tu tak ada masalah, hak tu tidak dilarang. Hak yang dilarang adalah pengumuman kematian yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dulu. Yang mana orang Arab jahiliyah dulu, apabila ada orang mati, dia ayata seorang naik kuda pergi ke rumah-rumah, masuk ke pasar, pergi tempat tu, tempat orang ramai tu, khabar orang ni mati dah, orang ni mati dah, buat pengumuman lagu tu, orang ni mati dah, orang ni mati dah. Lepas tu nak cerita pula tentang kehebatan dia. Orang Ngor, ingat tak orang Ngor?
hok hebat hok sahu, hok gitu, hok gini mati lah dah. Mati dah. Hak tu hak yang dilarang. Jadi kita kena ingat ada umum kematian seseorang dilarang oleh syarak. Ada umum kematian seseorang adalah dituntut oleh syarak. Jadi kita kena tahu sebab dia melibatkan hukum. Ia melibatkan hukum. Dan Hudzaifah bin Al-Yaman dalam masalah umum kematian antara sahabat hak yang cukup kerah dalam masalah ni. Sehingga kan dia pesan. Dia pesan kepada keluarga dia, aku mati jangan kepada orang. Jangan umum kematian aku kepada orang. Dia memang cukup kerah dalam masalah ni. Siapa? Hudzaifah bin Al-Yaman. Kerana dia? Kerana dia nak mengambil langkah ihtiyat, langkah berhati-hati, berjaga-jaga, takut pengumuman tersebut hak yang diharuskan melampau akhirnya membawa kepada pengumuman yang dilarang. Sehingga kan dia pesan, apabila aku mati mungkin ingat aku pesan jangan membuat pengumuman terhadap kematianku. Hudzaifah bin Al-Yaman sebab nak ambil langkah berjaga-jaga. Takut memang ada benda yang dibenarkan, tetapi takut orang saat itu buat berlebih-lebihan, akhirnya jatuh dalam perkara hak yang dilarang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu, kita masuk dalam bab baru iaitu bab solat jenazah. Sembahyang jenazah, antara perkara yang diwajibkan kepada orang hidup sebagai fardu kifayah adalah sembahyang orang Islam yang meninggal dunia, yang selain daripada orang mati syahid di medan perang lawan orang kafir. Baik. Katanya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'an najashiyya fil yawm alladhi mata fihi wa kharaja bihim min al-musalla fasaffa bihim wa kabbara alaihi arba'a, muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kematian Raja Najasyi di hari kematiannya. Apabila Raja Najasyi mati, maka rasa khabar. Rasa khabar Raja Najasyi mati dah. Najasyi duduk negara Habasyah, Ethiopia sekarang ni. Jauh daripada Arab Saudi ke sana, memang jauh. Baik. Sebab Raja Najasyi ni di antara raja yang memeluk Islam, tapi dia tidak berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sumbangan dia kepada sahabat memang cukup besar. Sebab hijrah yang pertama ke negeri Habasyah, di bawah perlindungan Raja negeri Habasyah, Raja Najasyi. Hijrah yang kedua juga ke negeri Habasyah, negeri Habasyah di bawah perlindungan Raja Najasyi. Dan dia memeluk Islam ketika Rasulullah mengajak, menyeru kepada agama Islam. Dia di antara raja yang memeluk Islam, cuma dia tidak berhijrah ke negeri Madinah. Apabila dia mati, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar kepada sahabat dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kematian Raja Najasyi di hari kematian dia. Tengok Rasul umum kematian. Lalu baginda membawa kaum muslimin menuju ke tempat solat dan mengatur saf mereka. Jadi Rasul umumkan kematian, antara tujuannya adalah untuk pakak semayang ke atas dia. Baik, dan hadis ni menjadi dalil kepada mazhab Imam Syafi'i bahawa sebenarnya disyariatkan sembahyang ghaib. Maksud dia sembahyang ghaib, sembahyang jenazah ghaib. Ghaib ni jenazah tak ada depan. Kawan kita, kenalan kita mati Mekah, mati dah. Kadang-kadang bukan kenalan kita, kaum kerabat kita, anak beranak kita mati Mekah. Dah kita nak pergi sembahyang mana? Nak pergi sembahyang mana? Nak pergi Mekah ni jauh. Lepas tu kita nak buat mana? Sembahyang ghaib. Ni berpandukan kepada hadis ini. Rasulullah pernah sembahyang ghaib ke atas Raja Najasyi. Maka mazhab Imam Syafi'i berkata ataupun berpandangan berpandukan kepada hadis ini, disyariatkan sembahyang ghaib. Tapi sembahyang ghaib setelah daripada mereka memandikan jenazah tersebut. Sebelum daripada mandi tak boleh lagi. Mati pukul 8, kawan tu dah buat benda lagi, dia sembahyang dah rumah, tak boleh. Dia sembahyang adalah setelah daripada mandi. Selesai mandi baru boleh sembahyang. Baik. Jadi disyariatkan sembahyang ghaib. Jarak di antara kita dengan orang yang mati tu boleh kita sembahyang ghaib tu jarak mana? Jarak mana? Apa yang disebut di dalam fiqh, kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i adalah dia berada di luar kawasan kita. Walaupun tidak sampai kepada jarak qasar sembahyang. Dia berada di luar kawasan kita walaupun tidak sampai kepada jarak qasar sembahyang. Dia mati dengung, kita dah nak pergi.
Boleh tak nak semayang gaib, sedangkan daripada kita sampai ke Dengu tak boleh nak qasar semayang lagi, tak sampai lagi dua marhalah. Baik, apa yang disebut dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i adalah dibolehkan, walaupun tidak sampai kepada jarak qasar sembahyang. Yang penting dia berada di luar kawasan kita, kawasan mukim kita. Tapi kalau berhampiran dengan mukim kita, tak boleh lagi. Kawasan yang di luar mukim kita. Jadi payah kalau kita nak pergi ni, jauh kok sikit kita kata Dengu, jauh lah kita kira kan. Tapi tak sampai lagi boleh qasar sembahyang. Boleh dah kita sembahyang gaib. Bukanlah maksudnya mesti kena jarak cukup qasar sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah niat nak niat mana? Kalau mayat ada depan saja aku sembahyang atas mayat ni. Dah kalau sembahyang duk jauh kita nak sembahyang nak niat mana? Mudah je niat aku sembahyang atas jenazah si fulan si fulan. Mudah je. Si fulan tu tak bukan mesti sebut nama dia. Nama dia betul-betul. Sebut kalau kita panggil Pak Loh, kita kata saja dalam hati kita saja aku sembahyang di atas jenazah Pak Loh. Allah Taala tahulah niat kita tu siapa. Bukan mesti bank sekian-sekian. Payah juga tu kan. Takut dia mikir takut tukar dengan orang lain pula sebab Pak Loh ramai. Dah kalau dia kadang-kadang manusia bank sama nama sama. Kalau tak boleh tukar, siap kena buat ikat ke penalang lagi ya. Kad penalang sekali dengan cok jari, sekali dengan alamat. Baru nak tukar sungguh. Siap dengan nombor telefon, nombor WhatsApp sekali. Baru tak boleh tukar. Jadi tak apa dah sebenarnya. Kata mana? Dalam hati niat, saja aku sembahyang ke atas jenazah Pak Loh. Kalau Pak Loh mati. Pak takbir fardu kifayah kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Dalam hatilah kita niat. Baik. Jadi lalu baginda membawa kaum muslimin menuju ke tempat solat dan mengatur saf mereka. Jadi Rasul sembahyang ramai-ramai. Sebab itulah kata ulama, sembahyang jenazah disunatkan buat secara berjamaah. Tengok Rasulullah dan para sahabat sembahyang secara berjamaah. Kemudian melakukan takbir sebanyak 4 kali. Jadi sembahyang jenazah takbir dia sebanyak 4 kali. Cuma kat kita akan bincang hadis yang ada yang menyebut 5 kali, ada yang menyebut sampai ke 6 kali, 7 kali. Ada. Baik, nanti kita akan bincang. Habis waktu dah kita nak bincang nanti ya. Akan datang kita akan bincang tentang takbir sembahyang jenazah. Jadi untuk malam ni habis masa dah. Jadi kita berhenti sini dulu dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini diberi keberkatan oleh Allah dan semoga sama-sama dapat mengambil manfaat. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.